Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, sekarang kita dah masuk kepada bahagian kawalan. Untuk yang pertama, kawalan ni kita akan belajar topik 4.3 iaitu kawalan hidrolik. Baik, sebelum tu kita tengok dulu konsep sistem kawalan hidrolik. Kawalan hidrolik merupakan satu liter pipe tertutup ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil enclosed piping circuit yang menggunakan bendali bertekanan ataupun bendali termampat untuk membolehkan berlakunya kawalan terhadap daya dan gerakan serta pemindahan bentuk tenaga untuk melakukan sesuatu kerja. Sistem hidrolik banyak digunakan dalam industri dan kerja-kerja berat. Sebagai contoh, sistem kawalan mesin seperti kren dan jentera berat. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan harian kita, banyak. Ya, contohnya kren. Ramai orang pernah tengok kren kan. Begitu juga dengan jentera berat seperti jentolak, backhoe, bulldozer, semua tu menggunakan sistem kawalan hidrolik. Kemudian steering kuasa, kita biasa panggil power steering kan. Power steering ni juga menggunakan sistem hidrolik. Begitu juga dengan sistem brake. Sekarang ni bukan brake kereta je pakai hidrolik. Brake motor pun dah pakai sistem hidrolik. Ketiga, mekanisme kawalan sayap kapal terbang. Kalau kita tengok kapal terbang ni, apabila dia nak terbang dan juga mendarat, dia perlu gunakan aerofoil pada sayap dia tu untuk turun ataupun naik. Seterusnya, mekanisme pemanduan kapal-kapal besar. Kapal-kapal yang besar ni, dia punya pemanduan perlu gunakan sistem hidrolik. Kalau tidak, jenuh dia nak kawal. Kemudian kita tengok seterusnya kebaikan dan kekurangan sistem hidrolik. Baik, kita tengok kebaikan dulu. Kebaikan sistem hidrolik ni dapat menghasilkan daya kilas yang besar walaupun penggerak hidrolik bersaiz kecil. Walaupun sistem ni menggunakan saiz hidrolik yang kecil, sistem penggerak ni seperti silinder. Walaupun saiz dia kecil tetapi dapat menghasilkan daya kilas yang besar. Kedua, penggerak menghasilkan tindak balas yang cepat dan lancar. Dia cepat, lancar, tak ada sangkut-sangkut. Ketiga, penggerak hidrolik boleh dikendalikan dalam keadaan berterusan, terputus-putus, membalik dan pegun tanpa rosak. Maksudnya kat situ, penggerak ni, contohnya jack hidrolik kan. Dia boleh dikendalikan secara berterusan. Dia boleh bergerak secara berterusan. Terputus-putus maksudnya kita berhenti-berhentikan dia. Balik ke asal dia. Pegun. Pegun iaitu kekal pada tempatnya. Tanpa dia rosak. Yang keempat, peratus kehilangan tekanan akibat beban yang dikenakan adalah sangat kecil kerana sistem ini menggunakan bendalir khusus. Dia kehilangan beban, kehilangan tekanan akibat beban ni sangat kecil kerana dia menggunakan bendalir yang khusus, khas. Dalam sistem hidrolik ni dia menggunakan bendalir hidrolik. Dia tak ada guna benda lain yang memang khas. Kekurangan,
sistem hidrolik ini. Sistem hidrolik mempunyai reka bentuk dan kendalian yang kompleks. Dari segi reka bentuk, dia sangat kompleks. Nanti kita tengok dalam litar apa yang dimaksudkan sangat kompleks ni. Kedua, sistem hidrolik memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi. Kos penyelenggaraan agak tinggi. Sebab apa? Komponen-komponen yang ada dalam sistem hidrolik ni besar. Ketiga, kebocoran bendali hidrolik menyebabkan risiko kebakaran dan letupan. Disebabkan dia mengendalikan kerja-kerja yang berat. Bendali hidrolik ni dia panas. Dia panas. Jadi risiko untuk terbakar dan meletup tu adalah tinggi. Pencemaran bendali hidrolik menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan baik. Apabila ada pencemaran, maksudnya bendali hidrolik itu dimasuki oleh benda asing, dia akan menyebabkan sistem hidrolik itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, sangat kompleks dari segi penyelenggaraan. Kalau kita nak buat penyelenggaraan, dia sangat kompleks dan susahlah. Seterusnya, kita lihat aplikasi sistem hidrolik ni. Yang biasa kita lihat. Ini ialah jack hidrolik. Yang kat sini. Ini jack hidrolik. Yang ini silinder. Ini dipanggil silinder ni. Yang saya sebut silinder-silinder tadi. Ni. Dibesarkan. Ni rupa dia. Ni panggil silinder. Baik. Silinder ni biasa digunakan pada lori, pada jentera berat seperti kren, bulldozer dan juga backhoe. Banyak lagi lah sistem ni. Ini jengkaut. Yang ni. Ini ialah silinder pada jengkaut. Kalau kat dalam ni, dalam roda dia ni, dia pakai rantai kan. Dia pakai motor. Itu ialah motor hidrolik. Dia berputar untuk memusingkan rantai yang menggerakkan jengkaut ni. Baik. Kita lihat pula konsep daya, tekanan, kerja dan kuasa dalam sistem kawalan hidrolik. Pengetahuan mengenai konsep daya, tekanan, kerja dan kuasa amat penting bagi menentukan kecekapan kendalian sistem hidrolik. Di samping itu, kadaran dan pengiraan dalam menentukan parameter perlu dilakukan untuk memastikan kebolehupayaan sistem berfungsi dengan baik. Kita tengok daya. Apa dia? Daya. Daya dia punya simbol apabila kita buat pengiraan F ya. Kena ingat tu. F. Ini F. Baik, daya merupakan satu tindakan yang menyebab berlakunya perubahan hala tuju atau pecutan pada suatu objek. Secara ringkasnya, daya digunakan untuk menggerakkan sebarang objek. Dalam menentukan keupayaan hidrolik, daya dan tekanan adalah saling berhubung kait. Baik, kalau kita tengok kat sini, F ni daya, P ni ialah tekanan, A ini ialah luas. Yang dimaksudkan dengan luas ialah luas keratan permukaan omboh. Baik. F ataupun daya bersamaan dengan P darab A, iaitu tekanan darab dengan
luas. F ni unitnya ialah Newton. Sementara tekanan P ni unitnya Pascal. Okey. P yang digunakan untuk tekanan ni ialah P kecil. Nanti kalau P besar dia jadi kuasa pula. Ya. A ataupun luas unitnya ialah meter per segi. Ni. Newton, Pascal dan meter per segi. Jadi, bila kita membuat pengiraan, semua unit-unit ni digunakan dalam unit. Kalau diberi contoh kalau diberi F ni, kalau diberi dalam kilonewton, kita perlu tukar dia kepada Newton. Kita kena tahu. Kalau 1 kilonewton bersamaan dengan 1000 Newton kan. Kali baliklah. Begitu juga dengan tekanan ni. Tekanan ni kalau diberi dalam unit Pascal, Pascal tu bersamaan dengan Newton per meter per segi. Kita tukar kepada Newton per meter per segi. Kalau dia bagi dalam kilonewton pun kita kena tukar dalam Newton. Supaya nanti kita tak keliru, tak bercelaru dalam pengiraan. Dan luas juga. Kalau dia bagi dalam sentimeter ke dalam milimeter ke, kita kena tukar kepada meter. Supaya mudah kita membuat pengiraan dan akhirnya akan dapat unit dia dalam Newton untuk daya. Seterusnya kita tengok pula tekanan. Tekanan P ditakrif sebagai daya berserenjang atau normal per unit luas A yang bertindak ke atas suatu permukaan. Tekanan diukur dalam unit Pascal atau Newton per meter persegi, iaitu dalam unit SI. Baik, ini dia. Baik, apabila ada kita membuat satu pergerakan dengan menekan, itu ialah daya. Itu ialah daya. Ini omboh. Omboh, bila kita menggunakan satu omboh dengan satu silinder, luas permukaan omboh ini yang dikira. Luas permukaan omboh yang dikira. Omboh ni biasanya dalam bentuk bulat. Dalam bentuk bulat. Kita kena tahulah macam mana nak mengira luas satu bulatan. Macam mana nak kira? Luas bulatan ialah pi r square kan. Pi j kuasa 2. Baik, tekanan P. Tekanan P bersamaan dengan F bahagi dengan A. F tu tadi kita dah belajar. F ialah daya, A ialah luas permukaan. Tekanan dia mesti dia berkait dengan daya. Kalau kita tengok kat sini, tekanan ni semakin tinggi daya, semakin tinggilah tekanan. Tapi tekanan ni kalau semakin besar luas permukaan, tekanan jadi semakin kecil. Okey. Ini yang kita nak faham nanti. Seterusnya kita lihat prinsip kendalian utama hidrolik. Baik. Kalau ada buku teks, buka muka surat 180. Prinsip kendalian utama hidrolik adalah berdasarkan hukum Pascal. Hukum ini menyatakan apabila suatu daya dikenakan ke atas bendalai di dalam bekas tertutup, tekanan yang dihasilkan adalah sama ke semua
arah. Apabila bendali ada di dalam satu sistem, sistem tu tertutup. Sistem yang tertutup. Tekanan di dalam sistem ni, tak kira di mana, adalah sama. Dalam semua arah. Baik. Seterusnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan tekanan. Baik. Kalau kita tengok dalam Rajah 4.20 ni, tekanan di A, tekanan di A, di sini, lebih besar daripada tekanan di B. Dan tekanan di B dan di A lebih besar daripada tekanan di C. Apabila suatu bendali mengalir. Kalau kita tengok contoh dalam rajah ni, yang mengalir ialah air. Apabila air ni mengalir, ini yang berlaku. Ada perbezaan tekanan di tempat-tempat tertentu. Maksudnya kat sini apa dia? Tekanan ni semakin lama semakin berkurangan. Semakin berkurangan. Baik. Pada rajah di sebelah ni pula, air yang berada dalam satu silinder. Dalam satu silinder. Kemudian dia ada lubang. Ada lubang. Di tempat ataupun di ketinggian yang berbeza. Baik, kalau kita lihat ataupun kita buat satu uji kaji, kita ada satu bekas, kita tebuk lubang di tempat yang berbeza ketinggian ni, kita akan dapati air ataupun bendali yang keluar tu dalam keadaan macam ni. Air yang di bawah ni dia keluar, dia pergi jauh. Dia pergi jauh. Yang tengah-tengah ni dia dekat sini. Yang atas sekali paling dekat sekali. Ini nak menunjukkan bahawa tekanan ni, yang paling bawah tu adalah paling tinggi. Yang di atas itu adalah paling rendah. Ini kalau dalam silinder. Itu sebab empangan. Empangan kalau kita tengok kerata rentas bagi sebuah empangan, dia macam ni kan. Kenapa empangan tu bentuk dia lebar di bawah, di atas dia tirus? Sebab di bahagian bawah tu, di sini tekanan tinggi. Dia perlu struktur yang lebih tebal untuk menahan tekanan yang tinggi. Sementara yang di atas tekanannya rendah. Struktur tu tak payahlah tebal-tebal ataupun besar. Sebab tekanan di bahagian atas tu adalah rendah berbanding dengan di bahagian bawah. Baik. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan tekanan, yang pertama, pipe yang terlalu kecil. Ini dalam sistem hidrolik. Ini dalam sistem hidrolik atau apa-apa sistem yang menggunakan bendali lah, yang menggunakan pipe. Kedua, pipe terlalu panjang. Ketiga, terlalu banyak penyambungan. Dalam satu pipe tu, pipe utama tu, penyambungannya terlalu banyak. Ini juga akan mempengaruhi tekanan. Terlalu banyak pembengkokan. Kalau boleh pipe tu kurangkan pembengkokan. Untuk mengelakkan pengurangan tekanan. Kelima, kelikatan bendali yang terlalu tinggi. Itu sebab dalam sistem hidrolik dia ada kelikatan. Kalau kita
beli ataupun pergi servis motor ke, servis kereta ke yang ada kereta, kalau minyak brake bocor, minyak brake bocor, kita akan ganti minyak brake ini. Minyak brake ini kalau kita tengok pada botol tu, dia ada tulis .3 ataupun .4. Ini yang biasa digunakan dalam sistem brake kenderaan. .3 dengan .4 je. Dia tak boleh pekat lagi daripada itu. Dia tak boleh gunakan minyak hidrolik dalam jack tu. Itu terlalu pekat. Jadi kelikatan mendali ni perlu mengikut sistem yang nak digunakan. Seterusnya kita lihat pemindahan tekanan dalam cecair. Baik, menurut hukum Pascal, tekanan di dalam suatu bekas yang tertutup adalah sama. Kalau kita tengok dekat sini, yang ni, P1 sama dengan P2. Ni dia, P1, ini P2. Tak kira di mana, asalkan bekas tu tertutup, sistem tu tertutup, tekanan adalah sama di mana. Jadi, F1 per F1 sama dengan F2 per... ni salah ni dalam buku ni ya. Tukar kan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ni yang ada buku teks tolong tukarkan. Tukarkan kepada F1 per A1 bersamaan dengan F2 per A2. Kenapa F1 per A1? F2 per A2. Sebab tadi kita dah belajar tekanan P sama dengan F per A. Kan? Jadi itu sebab dekat sini kalau P1, sini jadi F1 per A1. Kalau P2, dia jadi F2 per A2. Itu sebab tadi dia jadi persamaan ni jadinya F1 per A1 bersamaan dengan F2 per A2. Ini mewakili, yang ini mewakili P1. Yang ini mewakili P2. Ini kena faham lah. Kalau tak boleh faham yang ni, susah sikit nak belajar tentang daya dalam hidrolik ni. Ataupun tekanan dalam hidrolik. Ya. Baik. Saya berhenti setakat itu dulu. Nanti kita sambung pula.